Saya tunjukkan surat LOD, Letter of Demand, Law of Practice Rafiq ini kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Selangor, notis tuntutan berhubung kenyataan berbaur fitnah oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad melalui satu kenyataan di sebuah acara bernama Kongres Nasional PKR, khas PKR 2023, Malaysia Madani Pelaksanaan Sebuah Adilisma di Stadium Moliti, yang saya hadiri juga. Kami merujuk kepada perkara di atas dan kami bertindak bagi Tun Mahathir yang dirujuk anak guam. Kami telah diarahkan oleh anak guam kami seperti berikut. Datuk Seri telah menyertai dan mengotai dan untuk memberikan ucapan di sebuah program yang bernama Kongres dan juga disiarkan di live Facebook yang mana dia melibatkan kenyataan pihak Datuk Seri yang berbau fitnah. Selepas ini dirujuk sebagai kenyataan berikut yang bertujuan untuk menjatuhkan dan atau merosakkan reputasi anak peguam kami. So screenshot disertakanlah. Kenyataan yang berbau fitnah adalah seperti berikut. Bagi saya, ini ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan memang betul beliau mengucapkan perkara ini. Bagi saya, ini bukan agenda Melayu. Agenda rakyat yang majoritinya Melayu. Bukan agenda keluarga dan kroni. Ini saya saja tiru kan. Ada orang sekarang setelah 22 tahun, campur 22 bulan jadi kuasa, sekarang mengeluh Melayu hilang segala-galanya. Hilang harta, hilang saham, hilang mana, tidak hilang. Kalau kamu bolot untuk keluarga kamu dan anak-anak kamu. Sekarang bila hilang kuasa, bicara soal rakyat. Jangan perbodohkan rakyat. Rakyat harus bangkit mempertahankan hak mereka. Ini saya baca je, saya Datuk Seri Anwar kan. Kumpulkan Tun-Tun, Tan Sri, tauke-tauke besar. Ini beberapa kerat orang sekarang merencana untuk mengugut, menggunakan sentimen kaum, mengajak orang Melayu benci kepada kaum-kaum yang lain, menyatakan bahawa kuasa hilang. Kamu pegang tampuk kuasa, termasuk kerajaan 3 tahun baru-baru ini. Mana dia RUU 355? Mananya projek peningkatan dana untuk Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah? Belanjawan tahun ini yang meningkatkan jumlah keuangan untuk Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah tentunya lebih buat Sabah dan Sarawak kerana Sabah Sarawak ketinggalan dalam banyak bidang. Jadi saudara-saudara harus waspada. Patriotisme, racism, religious bigotry combined are the last refuge of the scoundrels. Bila hilang kuasa, bila dicabar, bila takut dengan serangan SPRM dan lembaga hasil dalam negeri. Kamu kaya berbilion-bilion, cukai tak mahu bayar. Bawa lari keluar negara dan minta saya jadi Perdana Menteri. Apa? Saya mau jadi bengong biarkan ini dan kutip cukai kepada rakyat. Saya akan kutip cukai daripada rakyat, tapi saya takkan lepaskan tauke-tauke yang maha kaya dari membayar cukai. Oh, ini saya ikut style Datuk Seri Anwar lah. Kenyataan dilakukan oleh Datuk Seri ini telah dilaporkan oleh pelbagai media. Klip video rakaman kenyataan tersebut juga telah disebarkan secara meluas dalam semua platform salinan dia. Tuntutan. Kandungan kenyataan tersebut telah menyeluruh dan atau secara kerjasama bersama dan atau berasingan adalah merujuk kepada dan atau difahamkan untuk merujuk kepada anda kami, dan dalam makna yang biasa dan lazim bermaksud adalah difahamkan seperti berikut. Bahawa kenyataan ini 20 tahun 22 bulan tidak lain tidak bukan merujuk kepada anak guam kami, kerana hanya anak guam kami saja yang memerintah selama itu. Bahawa anak guam kami hanya membincangkan mengenai rakyat hanya setelah hilang kuasa. Bahawa anak guam kami membolot harta untuk diberikan kepada anak-anak dan keluarga. Bahawa anak guam kami memberikan layanan khas atau mengutamakan atau dan mengumpul individu yang berpangkat tinggi. Bahawa anak guam kami mengumpulkan individu yang berpangkat tinggi, berpengaruh serta berharta untuk menghasut dan memengaruhi kaum Melayu. Bahawa anak guam kami tidak menjalankan tugas yang sepatutnya menjadi Perdana Menteri keempat atau ketujuh. Bahawa anak guam kami adalah individu yang mengalahkan perpecahan melalui rasism. True. Bahawa anak guam kami adalah individu jahat sepanjang pemerintahan dengan dipanggil scoundrel yang bermaksud banjingan atau orang jahat. Sebenarnya bukan, tapi apalah. Orang yang menyeleweng sebenarnya maksud itu. Bahawa anak orang kami adalah individu yang benci mereka yang tidak mempunyai kepercayaan atau agama yang sama dengan istilah religious bigotry. Bahawa anak orang kami telah menjalankan guna kuasa dan merompak melalui kenyataan takut dengan serangan SPRM tersebut. Bahawasanya anak guam kami telah mengelak dan tidak pernah membayar cukai, dan anak guam kami telah membawa keluar duit-duit keluar negara dengan secara salah. Kesemua kenyataan ini adalah tidak benar. Jadi anak guam kami dengan memandang serius kenyataan serta kenyataan ini mengambil kira kedudukan Datuk Seri yang ke-10 dia lebih kenal sebagai MX, maka dengan ini dinafikan kesemuanya berkenaan dengan damages. Datuk Seri akan serta mendapat perhatian media, bla bla bla. Sila ambil perhatian. Datuk Seri lah serta-merta menarik semua kenyataan tersebut
Dan membuat permohonan secara bertulis kepada Datuk Mahdi tanpa syarat dan syarat terbuka, termasuk aku janji tidak akan sama sekali membuat kenyataan yang sama, reputasi, integritas dan permohonan maaf hendaklah bertakluk kepada kepuasan dan dipersetujui oleh Datuk Mahdi dalam tempoh 7 hari daripada notis ini, dan Datuk Seri hendaklah mengadakan satu sidang media permohonan maaf dan aku janji kepada agama kami untuk menyatakan memberi aku janji tersebut. Baik. Minta maaf panjang sikit. Saya akan baca supaya tuan-tuan boleh baca sendiri. Saya ceritalah tuan-tuan. Now, kalau saya jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya tak akan minta maaf lah. Itu yang pertama. Kenapa? Sebenarnya benda ini, LOD ni, ada orang tanya saya tadi, LOD ni, kalau dia hantar LOD ni, maksudnya kena saman lepas ni? Tak juga. Kalau dia hantar LOD, tiba-tiba Datuk Seri Anwar tak buat kenyataan tersebut, tak terima, dia tak boleh, tak teruskan saman pun boleh. Itu pilihan dia. Itu pilihan beliau. Pilihan orang yang nak saman, menyaman tu lah. Itu terpulang kepada mereka nak saman atau tidak. Nah, isu dia adalah sekarang ini berkenaan dengan perkara ini, bagaimana dia nak membuktikan, bagaimana dia nak menyatakan, bagaimana dia nak menentukan bahawa PMX memang sebut perkara ini dengan jelas. Baik, yang rangkap pertama tu yang dia cerita tentang 22 bulan dan sebagainya, kalau saya rujuk kepada kenyataan ini tadi dia kata bahawa semua tadi kat bawah termasuk bigotry, racism sebagainya merujuk kepada Tun Mahathir. Itu kenyataan yang disebut. Namun begitu bagi saya nampak walaupun kita dah baca kenyataan penuh, bukan semua itu merujuk kepada Tun Mahathir. Tapi peringkat awal tu memang merujuk kepada Mahathir sebenarnya. Dan ada beberapa perkara ini memang dia tak boleh nak kata apa. Dia orang tak boleh nak kata itu sebagai fitnah. Itu adalah fair comment. Antaranya membincangkan hak rakyat hanya setelah hilang kuasa. Hak anak guam, membolot harta untuk anak-anak dan keluarga. Baik, kenapa saya kata benda ini akan makan diri Tun Mahathir, tuan-tuan? Apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu lakukan sewaktu berada di dalam mahkamah bagi mempertahankan diri nanti adalah membuktikan dakwaan-dakwaan tersebut je. Bahawa dia telah mengkayakan anak-anak dia. Buktikanlah. Betul ke anak-anak dia kaya sewaktu pemerintahan dia? So pada waktu itu, pada waktu mahkamah, sebab I think bagus juga disebut macam tu kan. Bila dibawa ke mahkamah, kalau cerita kat luar ni, dia sembang kat luar lah. Macam Sanusi, Menteri Besar Kedah lah. Dia sembang kat luar, sembang kat TikTok boleh lah bang. Tapi kalau sembang kat dalam parlimen, cerita lain. Sembang kat dalam parlimen, jadi cerita dia lain nanti. Sorry, parlimen pula. Dalam mahkamah, cerita je yang lain. Okey, dalam mahkamah, bukti akan dikeluarkan. Kerana tak boleh nak menipu dalam mahkamah. So, pada waktu itu, persoalan-persoalan ini akan dibangkitkan. Now, adakah anak-anak dan juga kroni-kroni Tun Mahathir ni akan membenarkan perkara tersebut? Kerana once didedahkan, dia akan efek not only Mahathir, tetapi juga kepada kroni-kroninya. So, mungkin lepas ini, kroni-kroni kena fikir, Tun, tolong jangan teruskan sama ni. Nama kami ni kena sebut ni. Kenapa? Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan, tuan-tuan. Menteri Keuangan, dia ada access to all government documents all the time. From the beginning of the formation of Malaysia. Daripada permulaan Malaysia ditubuhkan dahulu sehingga sekarang, kalau masih ada dokumen tu lah. Dia ada dokumen-dokumen yang boleh nak access. Itu tahun 57. Mahathir memerintah tahun 81. Berapa puluh tahun baru, tak sampai pun 70 tahun. Mungkin tak sampai 50 tahun pun. Baru 40 odd years. Baru 40 plus years. So dokumen tu dokumen yang mungkin ada. Dan tak mustahil Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh dedahkan di dalam mahkamah. So once pendedahan dalam mahkamah itu berlaku, yang kat luar ni, terutama yang kroni-kroni ni, tak boleh nak saman. Dan kalau mereka disapina, mereka kena dedahkan. So akhirnya, kalah atau menang Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang akan kena kesan ini bukan Datuk Seri Anwar, tetapi Tun Mahathir. So saya di interview semalam, ada yang tanya, so Adi, kenapa Mahathir tiba-tiba muncul sekarang ni setelah sekian lama? Saya kata simple je. Mahathir perlukan the political attention. Dia perlukan perhatian politik. Sebab dia dah tak relevan lagi, tuan-tuan. Orang yang tak relevan, dia kuasa ni, dia ada sesuatu yang menyebalkan, dan juga kuasa ni, power ni, dia ada sesuatu yang menagih. Sesuatu kita akan ketagih dengan kuasa. Dan bila kita tak ada lagi orang beri perhatian dengan kita dan sebagainya, orang tak datang cium tangan dan sebagainya, kita akan rasa kekosongan di dalam hidup. Because itu jadi matlamat dia. Bukan Mahathir lah, tapi matlamat orang yang nak kuasa tu.
So bila Mahathir, dia nak kena kekal relevan, dia tak boleh pergi tembak Rafizi, dia tak boleh pergi tembak Saifuddin Nasution, dia tak boleh tembak Hanayo, itu kecil sangat. Dia kena tembak terus no, PMX tu. Baru sekufu. So, bagus juga sebenarnya benda ni. Kita tengoklah kalau Datuk Seri Anwar, I don't think in my opinion lah, even kalau lawyer Datuk Seri Anwar akan cakap tak payah minta maaf, kita lawan dekat mahkamah. Pada masa itu, dia akan tengok. Dia akan tengok sendiri sama ada diorang nak teruskan atau tidak pertuduhan tersebut. Kerana pendedahan itu not only will damage Tun Mahathir, it will also damage kroni-kroni dia. So mungkin kroni lepas ni kena jumpa Tun Mahathir lah. Kalau kroni dia menonton saya punya live kan, Tok Seri, Tun tolonglah Tun, jangan Tun, tolonglah jangan bawa ke mahkamah, mati kami Tun. Kalau didedahkan Tun, mati kami. So bagi saya no issues lah sebenarnya benda ni. Bukanlah no issues, tapi di end of the day, yang kena adalah orang yang sepatutnya kena. Dia akan kena. Habislah dia.